berkenaan dengan kerata rentas satu organ yang terdapat dalam badan manusia. Okey, ia adalah merupakan satu organ. Ingat, organ adalah kita panggil sebagai satu aras organisasi sel ya. Soalan biasa juga tanya tentang aras organisasi sel. So, kita dia nyatakan pada soalan dekat sini iaitu organ yang terdapat dalam badan manusia. So, siapa boleh bagi tahu cikgu? Ini organ apa? Rajah 4.1 ni. Ini organ apa ni? Kulit. Kulit. Okey, ya. Jawapannya ialah kulit. Ya. Sebab dekat situ kita boleh lihat ada bulu roma. Okey, kita boleh labelkanlah pada rajah. Okey, pada rajah kita labelkan ini bulu roma. Okey, kemudian ini ialah otot erector. Okey, yang ini ialah kelenjar peluh. Okey, labelkan dulu pada rajah. Kemudian kita lihat soalan, dia terus nyatakan namakan struktur S. So bila kita dah tahu label, tahulah apa dia struktur S. So jawapannya adalah apa? Kelenjar Kelenjar peluh. bagus. Kelenjar peluh. Okay. So seterusnya soalan kata berdasarkan rajah. Jangan lupa bila kata berdasarkan rajah ni kamu perlu betul-betul rujuk. Sila rujuk betul-betul gambar rajah. Ya? So apa yang berlaku pada ni? Apa soalan dia kata? Tandakan right bagi fungsi yang betul untuk struktur S dalam kotak yang disediakan. Dia suruh kamu bagi tahu apakah yang berlaku pada struktur S berdasarkan rajah. So, siapa boleh teka jawapan dia? Siapa nak cuba? Soalan kata kat sini markah diberi 2 markah. Jadi sebenarnya ada 2 tik yang kamu kena buat dalam jadual tersebut. So salah satunya siapa boleh bagi tahu? Struktur S menjadi kurang aktif dengan kurang perlu dihasilkan. Okey. Okey, kita siapa tadi tu? Siapa yang cuba tadi? Zakia? Okey, kita tengok. Kat sini, apa yang kamu perlu rujuk pada rajah adalah bulu roma dia. Cuba tengok bulu roma dia. Okay, bulu roma dia jarak daripada kulit ke, daripada epidermis ke ataupun jauh? Jarak ke jauh? Dia berada condong rapat pada kulit ke ataupun jauh daripada kulit? Dia rapat pada kulit kan? Sekejap ya, alah apa masalah. Ada masalah pula. Ni. So, kita tengok ya. Ini ada dalam buku teks kamu. Yang pertama dekat sini, kamu tengok bulu roma dia condong ke permukaan kulit. Dan satu lagi, bulu romanya berdiri menegak. Ya. So, bila bulu roma condong ke permukaan kulit, kita tengok apa yang berlaku kepada kelenjar peluh. Cuba tengok kat sini. Kelenjar peluh. Siapa nak baca? Oh, kejap. Ada. Siapa nak baca? Apa yang berlaku kepada kelenjar peluh? Saya. Boleh.
Kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh. Haba diserap untuk menyejakkan peluh dan ini menyejukkan kulit. Okey. So, dia akan menyebabkan dia menghasilkan lebih banyak peluh. Kelenjar peluh dirangsang. Ya, apabila bulu roma condong ke permukaan kulit, ia menunjukkan bahawa suhu persekitaran itu adalah dalam keadaan yang panas. Okey? Jadi, apa yang berlaku sebenarnya ialah struktur S akan menjadi aktif. Okey, struktur S menjadi aktif dan banyak peluh dihasilkan. Okey, so tak apa, bagus mencuba. Tapi kita ingat apa yang perlu dilihat sebetul-betulnya adalah perlu tengok betul-betul gambar rajah. Kita tafsirkan apa yang ada dekat gambar rajah. Kita tengok bulu romanya condong. Okey, bulu roma condong. Menghampiri permukaan kulit. Okey, kenapa bulu roma condong ya? Kenapa bulu roma condong? Kerana okey, otot erector mengendur. Okey? Kenapa bulu roma condong? Kerana otot erector Mengendur. Bagus. Kalau bulu roma menegak, kenapa bulu roma menegak? Kerana otot erector mengecut. mengecut. Bagus. Okey? So, kita tengok soalan yang seterusnya. Rajah 4.2 menunjukkan suhu badan seorang budak lelaki. Benda ni common dah lah sekarang. Kalau dulu, cikgu pun lupa apa nama alat ni ya, sebab jarang guna. Tapi sejak COVID-19 kan, dah 2 tahun, 3 tahun dah. Ni kita pun dah kenal dah termometer inframerah ni. So, sama juga kena rujuk kepada Rajah 4.2. Apa yang Rajah ni tunjuk? Pada ada sesuatu yang rajah ni tunjuk. Apa dia? Tengok suhunya ni. Berapa ni? Suhu 38. Suhu dia tinggi. 38 darjah. Suhu 38 darjah Celsius. Betul, Seri kata. Suhu dia tinggi. Okey, suhu yang tinggi. Dan dia akan menyebabkan, menandakan individu ini apa? Demam. Mungkin dia demam kan? Okey, mungkin dia demam ataupun dia baru terdedah dengan cuaca yang panas. Okay. Soalan dia. Terangkan bagaimana struktur R. Apa dia struktur R tadi? Bertindak untuk mengembalikan suhu badan kembali ke 37 darjah Celsius. Kita tengok balik struktur R tadi. Okay, struktur R ialah otot erector. Okay, otot erector. So, apa yang berlaku? Tadi cikgu dah ada cakap. Kalau cuaca panas ataupun badan panas. So, otot erector akan apa? Mengendur. Yes, bagus. Okay, otot erector. Ataupun kalau kamu tak pasti tentang otot erector, soalan tanya tentang struktur R ya. So, kamu terus cakap struktur R sahaja. Soal mengendur. Kena jawab soalan dulu sebelum kamu terangkan tentang lain.
So ini ialah faktanya. Ramai pelajar dia tak tahu macam mana nak tulis fakta. Macam mana? Fakta itu adalah dengan kamu menjawab soalan. Ya, bila kamu jawab soalan tentang bagaimanakah struktur R bertindak, so kamu jawab struktur R mengendur. Itu kamu dah ni lah menjawab soalan lah. Okey, Ashraf, ada soalan? Cikgu, kalau kita tak cakap dia mengendur tapi kita cakap kurang dirangsang? Kurang dirangsang, boleh? Sebab Okey. dia ada dua benda kan. Satu Okey. dia mengendur, satu lagi dia kurang dirangsang. Okey, sama-sama. Boleh juga dikatakan kurang dirangsang. Cuma kebiasaannya bila cikgu ajar, kalau nak ingat ataupun soalan berkenaan dengan otot, ingat tindakan otot ada dua, iaitu apa dia? Mengecut dan mengendur. Yes, okay. So mengendur. Yep. So salah satu tu adalah jawapan bagi soalan. Tak kisahlah mana-mana otot. Ya. So apabila struktur R mengendur, apa yang berlaku? Dia buat apa tadi? Kepada bulu roma. Bulu roma menjadi condong ke arah permukaan kulit. Yes, bulu roma condong ke permukaan kulit. Okey. Dan apa yang berlaku? Okey, cukuplah sebenarnya kalau ikutkan dua markah ni, cukuplah. Sebab kamu dah jawab struktur R mengendur, so apa jadi? Bulu roma condong ke permukaan kulit. Contohlah, kalaulah soalan tu more than 2 marks. Ya. So kamu terangkanlah haba dapat dibebaskan dengan cepat. Sebab kita nak kurangkan haba daripada badan. Barulah suhu boleh kembali kepada 37 darjah Celsius, kan? Jadi, macam mana? Bila bulu roma condong ke permukaan kulit, haba dibebaskan dengan lebih banyak. Okey? So, kita tengok balik ke belakang. Bila bulu roma condong, ni penerangan seterusnya. Lapisan udara yang nipis terperangkap antara bulu roma. Okey? Manalah tahu kalau soalan ada 4 markah. So, condong, lapisan udara nipis. Jangan, yang penting nipis. Sebab beza ya, kalau bulu roma menegak, lapisan udara yang terperangkap ini adalah tebal. Ya? Tengok ni. Lapisan udara tebal. Kalau bulu roma menegak, lapisan udara tebal yang akan terperangkap. Kalau bulu roma condong ke permukaan kulit, lapisan udara nipis yang terperangkap. So dia vice versa. Maksudnya dia berlawanan. Kalau condong, nipis, maka banyak haba dibebaskan. Kalau tegak, udara tebal terperangkap, dia akan menghalang kehilangan haba daripada kulit. Ada apa-apa soalan setakat ni? Okey, tak ada. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Berkenaan dengan, ni ada satu lagi masalah. Ya, apabila suhu pula, persekitaran yang sejuk, dalam sejuk ekstrim pula tu. Ada orang kalau pergi ke overseas dalam keadaan suhu yang sangat sejuk dan kita pula dekat Malaysia ni suhunya agak panas, okey.
So dia boleh menyebabkan suhu badan kita akan turun dengan mendadak. So ada mungkin demam dan sebagainya lah sebab tak biasa dengan suhu yang ekstrim, penurunan suhu yang ekstrim. So masalah ini kita panggil sebagai hipotermia. Hipotermia ialah penurunan suhu badan yang mendadak di bawah suhu 35 darjah Celsius. Dan seorang kanak-kanak lelaki telah ditemui dengan gejala hipotermia di suatu kawasan pergunungan. So apakah yang kita nak buat? Cadangkan satu langkah untuk mengurangkan gejala hipotermia. Ada siapa-siapa yang nak bagi cadangan? Cikgu. Okey, cuba Nak Ashraf. cuba? Ya. Kalau salah tak Boleh? apa kan? Tak apa. Cadangan pakai baju sejuk, penerangan dia akan berfungsi sebagai penambat haba untuk menghalang kehilangan haba dari badan. Okey, pakai apa tadi Ashraf? Baju sejuk? Ha. So, cadangan ni sebab kamu kena ingat juga dia ekstrim ya. Okey. Kalau kita dekat Malaysia, kalau kita hujan lah, contohnya hujan kan, kita pun pakai baju sejuk. Ya. Tapi betul dah, hampir betul ya. Tapi ada satu penambahan dia, iaitu apa dia? Guna baju sejuk. Kalau kita nak pergi tempat salji, biasa baju sejuk kita yang nipis-nipis ke? Yang tebal. 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 Ya, tebal ini keyword dia. Okey? So, sebab apa tadi? Penerangan dah betul dah lah. Okey? Nak menebat haba kan? Okey? Nak mengurangkan pembebasan haba. Ada cadangan lain tak? Siapa nak bagi? Adawiyah ada nak bagi? Hani? Ada nak bagi? Hani, Zulaika ni Zulaika. Zulaika anak murid saya kah? Atau orang lain? Nurin? Ada nak bagi? Tasnim? Ada cadangan lain tak? Nadia? Zakia? Afiq? Cikgu panggil semua yang ada ni. Seri? Teacher, saya confused lah dengan dia punya penyakit ni. Penyakit ni, Kenapa? dia sejuk sangat. Sejuk sangat. Penyakit yang sejuk sangat ke yang panas? Yang sejuk kan? Sejuk. Sejuk lah sebab penurunan suhu. Suhunya bawah 35 darjah Celsius. Tapi kenapa, Suhu badan bawah 35 darjah Celsius. tapi kenapa kena pakai baju sejuk yang tebal pula? Sebab dia sejuk. Oh. Kalau nak kata suruh dia buat aktiviti fizikal boleh ke bagi dia berpeluh? Tak boleh? Boleh. Tapi kamu kena faham sekarang ni dia dalam keadaan yang bermasalah. So kalau kamu nak suruh dia berlari ke, macam agak sukar lah. Sebab dia tengah dalam keadaan menggigil. Ya? Oh. So dekat sini selain daripada guna baju sejuk yang tebal, boleh apa? Biasa kalau kita duduk kan kita biasa pun kan. Biasa kalau tengok cerita orang putih, biasalah Merry Christmas ni kan. So dia duduk dekat mana? Umbun Depan. api. Duduk dekat mana? Duduk depan pendiang api. Ataupun kawasan yang berhampiran dengan api. Anak saya tu sian dia. Okey? Supaya apa? Dapat meningkatkan semula suhu badan. Okey? Kalau duduk depan pendiang api ataupun kawasan yang berhampiran dengan api ni, alasan dia adalah untuk
meningkatkan semula suhu badan? Okey. Jelas tak? Jelas. Yes. So, kat sini kena nilai yang ni Kena nilai jawapan, bukan jawapan, soalan. Di bawah 35 darjah Celsius ini adalah suhu badan yang jatuh daripada paras yang normal. Ya. Bila suhu badan jatuh daripada suhu yang normal, itu menunjukkan dia dalam keadaan kesejukan yang teramat lah. Seterusnya. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Tengok, baca dulu pernyataan dia. P-nya apa dia? Dia kata graf perubahan ketebalan endometrium dalam uterus seorang wanita. Okey, so ini ialah graf satu kita head. So, mula-mula dia akan menurun. Okey, kerana apa? Berlakunya haid. Okey, dalam antara 1 hingga 5 hari. Okey, kemudian dia akan meningkat semula, endometrium ni akan meningkat semula. Kemudian dia akan kekal maintain sehinggalah hari yang ke-28. So, lengkap satu kitaran. So, selepas 28 dia akan kembali semula seperti hari yang pertama. Ya, dia akan luruh. Endometrium akan luruh dan wanita tersebut akan mengalami haid. Okey. So, soalan ini berkenaan dengan graf. Kamu kena tengok kat sini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan bulan keempat. So, bukanlah satu benda, kalaulah soalan ni suruh lukis, bukanlah kamu kena lukis macam biasa dekat dalam jawapan kamu. So, kena nilai dia ada beberapa bulan. Maka grafnya akan jadi turun naik, turun naik, turun naik. Ya. So, namakan proses yang berlaku di Z. Ni Z. Siapa boleh bagi tahu? Jawapannya apa? Tengok dekat sini dia menurun. Haid. Apa yang berlaku? Ya, okey. Jawapannya adalah Teacher haid lah. jawapannya haid ke? Ya. Haid. Bagus. Ya. Okey. Ada pelajar dia cakap endometrium luruh. Okey. So endometrium luruh tu adalah penerangannya. Okey. Penerangan tentang haid. So proses yang berlaku ialah haid lah. Okey. Berikan alasan. Sebab satu lagi dia suruh kamu beri alasan lah dekat sini. Kenapa kamu kata jawapannya proses itu ialah haid? Barulah kamu terangkan tadi tu. Apa jawapannya? Daripada graf ni apa yang kamu nampak? Ni jawapan kamu mesti refer kepada ketebalan endometrium. Siapa nak cuba? Endometrium Ketebalan luruh. endometrium berkurang. Ya, okey, bagus. Nadia pun cikgu dengar juga jawapannya tadi. Okey, betul jawapannya iaitu ketebalan endometrium berkurang. Ya. So, tak rugi sebenarnya soalan graf. Kalau soalan graf ke soalan histogram keluar, sebab jawapan kamu boleh rujuk kepada
paksi X dan paksi Y yang ada. Ya. So ketebalan cukuplah satu markah sahaja. Ada jawapan lain tak? Satu markah. Ada jawapan lain? Siapa nak cuba? Endometrium. Kenapa ketebalan endometrium berkurang? Kerana endometrium Luruh. Endometrium meluruh. ya, bagus. Endometrium luruh. Manalah tahu kan soalan nak 2 markah. Bolehlah kamu terangkan dengan lebih teliti. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay, wanita tersebut disahkan hamil pada bulan kedua. Bila hamil, adakah endometriumnya akan luruh? Tak. 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 Kan? Bila hamil, endometrium tak luruh lah. Okay. Namun, selepas bulan ketiga, beliau mengalami pendarahan dan disahkan keguguran. Macam tu pula. Okay. So, soalan dia, lengkapkan graf dalam rajah 7.1 untuk menunjukkan perubahan ketebalan endometrium. Soalan ni semalam seperti ini ya. Terangkan supaya hati-hati. Bila kamu tak nampak garisan, bukan so kena baca dengan teliti apakah soalan ataupun arahan yang diberi. Ya. So kita tengok balik. Nak suruh cuba pun tak boleh nak cuba. Ya. So kita tengok pada bulan kedua dia disahkan hamil. Okey, disahkan hamil. Okey. So dia akan bulan ketiga masih hamil. So dia akan maintain lah. Maintain. Selepas bulan ketiga dia mengalami keguguran. So apa yang berlaku? Menurun. Menurun kan. Okey, tapi ni bulan ketiga kat sini ya. Jangan kamu turunkan kat sini. Salah tu. Okey, so kita akan teruskan sehinggalah selepas bulan ketiga, sehingga lepas bulan cikgu pun ni aja. Okay, lepas bulan ketiga pun menurun. Okey? Macam itulah dia punya ni. So tengok bacaan bulan ketiganya yang ini. Dan arahan dalam soalan ialah selepas bulan ketiga. Baru mengalami keguguran. So sebelum bulan, sebelum antara bulan kedua dengan bulan ketiga, maintain sahaja ketebalan endometrium. Sebab masa tu berlaku kehamilan. Ya. Ada soalan untuk lukisan? Ada tak? Ada yang tak jelas dengan ni? Okey. Ada satu ni iaitu boleh juga bila berlaku kehamilan, okey, memang dia akan meningkat dan dia lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Boleh juga. Okey. Barulah dia menurun. Seterusnya soalan. Keguguran itu berlaku disebabkan oleh perubahan hormon. Perubahan hormon apa? Kalau kita ni F, E, L, P, E. Hormon apa yang menyebabkan keguguran ni? Hormon apa?
Masa dia menebal, hormon apa? Progesteron. Kat sini. Kan? Progesteron. Ya. Sewaktu endometrium menebal, itu ialah hormon progesteron. Okey? Cuma, okay. Kat sini, cikgu nak ingatkan. Memang ada estrogen juga kat sini. Tapi peranan yang lebih utama adalah progesteron bila di hujung. Peranan utama estrogen di tengah ni. Iaitu membaiki. Okey? Endometrium. Kalau progesteron, dia meningkatkan. Dia meningkatkan ketebalan. Dan selain daripada meningkatkan ketebalan, dia mengekalkan. Betul tak? Mengekalkan ketebalan. Ya. Jadi, soalan kata keguguran itu berlaku disebabkan oleh perubahan hormon. So, sewaktu mengekalkan ketebalan ni, hormon progesteron tinggi. So, apa yang berlaku kalau keguguran? Apa yang berlaku kalau keguguran? Hormon progesteronnya? Rendah. Bagus. So, hormon progesteronnya rendah lah yang akan menyebabkan ketebalan endometrium tidak dapat dikekalkan. Ya? So, jawapannya ialah kamu kena jawab soalan iaitu tentang perubahan hormon. Kamu cakap hormon progesteron. Rendah. Okey, rendah. Kalau ni korpus luteum. Okey, kenapa progesteron rendah? Okey, sebab siapa yang menghasilkan hormon progesteron ni? Korpus Soalan 3 markah ni luteum. banyaklah nak kena terangkan. Ya, korpus luteum. So, apa yang berlaku kepada korpus luteum? Korpus luteum gagal berkembang. Korpus luteum gagal berkembang. That's why lah aras hormon progesteron semakin kurang. Okey? Berkurang. Jadi, apa yang efek kepada endometrium? Apa efeknya? Endometrium akan gagal apa? Gagal apa ni? Ambil kepada fungsi dia ni. Gagal apa? Nampak tak? Gagal mengekalkan ketebalannya. Ya. So, endometrium gagal mengekalkan ketebalan. Okey. So, cukuplah 3 markah dekat situ. So, kalau kamu nak terang lagi, kerana itu, ia tidak dapat menyokong fetus. Okey? Tidak dapat nak menyokong perkembangan fetus tadi. So, berlakulah keguguran. Ya? So, ada apa-apa soalan dekat sini? Berkenaan dengan kehamilan kat sini tak adalah. Kenapa dia gugur?
Jelas tak kenapa dia gugur? Kerana korpus luteum gagal berkembang. Ya. Kalau kita tengok dekat dalam buku teks, memang dia tak adalah menyentuh tentang keguguran. Ya. Tapi kita boleh translate balik apa yang dirembeskan. Contohnya ya, korpus luteum terus berkembang kat sini. Jika persenyawaan berlaku, korpus luteum terus berkembang. So kita faham dekat situ, apabila korpus luteum gagal berkembang, maka aras progesteron akan kurang dirembeskan. Okey, jelas tak? Tasnim okey? Okey. Okey, good. Siapa lagi? Nadia okey? Okey. So harapnya guna sepenuhnya FELTE ini. Ya, sewaktu nak menjawab soalan berkenaan dengan kita haid, perubahan hormon, okey, guna F ialah FSH diikuti dengan estrogen. Estrogen akan merangsang perembesan LH. Kemudian ini ialah progesteron dan estrogen. Ya. So setiap contohnya kalau LH tidak dirembeskan, maka tiada pengovulan berlaku. Bila tiada pengovulan berlaku, tiada pembentukan korpus luteum berlaku. So, bila tiada korpus luteum berlaku, maka tiadalah penghasilan progesteron dan estrogen. So itulah efek dia ya. Kalau tengok soalan tu di mana, dekat mana. Soalan ni, hari ni soalannya berkenaan dengan progesteron. Okey. C. Rajah 7.2 menunjukkan pembentukan dua pasangan kembar. Okey, siapa tahu kembar P ni apa? Kembar siam. Kembar Kembar siam. siam. Okey, bagus. Ini ialah kembar siam. Kembar Q? Kembar? Kembar seiras. Seiras. Kenapa seiras? Macam sama je. Sebab Satu satu sperma. sama je. Satu ovum, satu sperm. Satu ovum, satu sperm. Kenapa? Kenapa satu jadi kembar seiras, satu lagi jadi kembar siam? Kerana pembahagian semasa mitosis berlaku tidak lengkap pada kembar siam. Ya, bagus. Pembahagian mitosis semasa pembentukan embrio. Ya, tidak lengkap. Bila tidak lengkap, maka kembar itu akan melekatlah di mana-mana kawasan yang berlakunya pembahagian mitosis itu tidak lengkap. Soalan nombor 1. Terangkan perbezaan pembentukan dua kembar itu. So, daripada sini kamu dah boleh nyatakan satu perbezaan. Iaitu apa dia? Kembar P ialah kembar siam, manakala kembar Q adalah kembar seiras. Ni dia. Kembar seiras dengan kembar siam. Satu lagi. Sebab dia nak 2 markah. Kalau kamu nyatakan satu persamaan ni baru dapat 1 markah. Satu lagi. Pembahagian. Apa yang tidak lengkap? Kita tengok kat sini. Embrio membahagi menjadi 2. Okey. Maksudnya dengan apa ni? Dengan lengkap. Okey, sedangkan kalau kamu tengok dalam kat sini, dia kata
kembar seiras, dia merupakan kembar seiras tapi berlaku secara tidak lengkap. Embrio membahagi secara tidak lengkap. Okey, jelas tak? Embrio Jelas. kembar P berlaku secara tidak lengkap. Panjanglah ni. Boleh sambung tak sendiri? Boleh kan? Manakala seterusnya. Pembahagian embrio kembar Q berlaku secara lengkap. Okey? Kalaulah soalan tanya persamaan antara kembar P dengan kembar Q. Siapa nak cuba? Apa persamaan dia? Boleh bagi dua persamaan? Siapa nak cuba? Kedua-dua kembar disenyawakan oleh satu ovum dan satu sperma. Okey, kedua-dua kembar Boleh ke macam tu, teacher? bukan disenyawakan Teacher? berhasil ataupun berasal dari satu ovum dan satu sperma. Okey? Boleh? Cuma just baiki ayat je. Okey, ada seorang lagi? Kau ada nak cuba? Apa persamaan? Kedua-duanya mempunyai apa yang sama? Siapa nak cuba? Kedua-dua mempunyai jantina yang sama. Bagus. Okey, kedua-dua kembar mempunyai jantina yang sama. Penting ni. Kadang cikgu rasa macam kamu dah tak ada dah masalah kalau keluar soalan. Kita tahu dah sebab gambar pun dah menunjukkan bahawa kedua-duanya berasal daripada satu ovum dan satu sperm. Then should be kamu tahu kedua-dua ni memang kembar seiras. Cuma kembar siam dia tidak membahagi dengan sempurna. Jadi sebab tu hasilnya kembar siam. Tapi jantinanya tetap sama, ya. Sama sebab dia adalah kembar seiras juga, ya. So boleh ambil ni lah, jantina kembar adalah sama. Satu plasenta dikongsi oleh dua fetus. Tu persamaan dia lah. Nyatakan satu faktor yang menyebabkan variasi pada kembar Q. Kembar Q kan kita tahu bahawa dia kandungan genetik sifat fizikal kembar adalah sama. So apa faktor yang akan mempengaruhi variasi antara kembar ni? Faktor A dengan B ni. Faktor fizikal. Faktor apa? Faktor Kita belajar dua faktor. persekitaran. Ya, faktor persekitaran. Contohnya ialah Gaya hidup. gaya hidup. Jenis nutrisi. Ya, akan mempengaruhi fizikal bagi kedua-dua kembar ini. Ya, fenotip bagi kedua-dua kembar ini. So, ya, itu sahaja untuk malam ni. Okey, kita bincang dua soalan. Soalan nombor berapa tadi? 3 dan 4. So, tak lama pun. Kita bukannya nak lama-lama sangat. Kita just nak imbas sahaja perkara-perkara penting yang cikgu cakap semalam. Topik-topik yang kita boleh tekankan. Mungkin
Mana tahu kalau tingkatan 5 mungkin masuk untuk exam. Ini juga kalau tingkatan 4, ini juga adalah soalan tingkatan 4 yang mungkin akan masuk di dalam pentaksiran akhir tahun. Ya. So itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih teacher. Good night. Good night. Sama-sama.